kami Nur Habibah binti Hasbullah, Nurul Sazwani binti Wadaud dan Siti Nabilah binti Mukhtar akan membincangkan konsonan plosif alveolar bersuara yang dilambangi oleh abjad fonetik antarabangsa D. Di dalam video ini kami akan memfokuskan kepada beberapa perkara. Yang pertama, contoh kehadiran bunyi ini dalam perkataan bahasa Melayu. Yang kedua, lokasi bunyi ini di dalam carta IPA. Yang ketiga, daerah sebutan. Dan yang keempat ialah cara sebutan. Baiklah, sekarang kami akan memperlihatkan dan menyebut 3 contoh perkataan konsonan plosif alveolar bersuara D yang ada dalam carta IPA yang diambil daripada perkataan yang terdapat di dalam Kamus Dewan Bahasa. Yang pertama ialah contoh di awal perkataan, ialah dalam, dahulu, dapur. Yang kedua di tengah perkataan, pedang, padang dan sidang. Dan yang terakhir sekali di akhir perkataan, iaitu abad, maksud dan hasad. Pada bahagian seterusnya, kami akan memperlihatkan di mana terletaknya lokasi sebutan bagi konsonan plosif alveolar bersuara merujuk dalam carta IPA 2015. Pada bahagian cara artikulasi adalah di bahagian paling atas, iaitu plosif atau hentian, manakala di bahagian daerah adalah alveolar. Maka lokasinya berada di bahagian adalah seperti yang dibulatkan di dalam bulatan yang berwarna merah dalam rajah ini yang dilambangi oleh abjad fonetik antarabangsa, iaitu D. Di samping itu, bagi daerah sebutan plosif alveolar bersuara ialah menekankan pada organ manusia di bahagian gusi atau dikenali sebagai alveolar. Konsonan semasa penghasilannya terdapat gangguan ataupun halangan untuk bunyi D melibatkan hujung lidah dan gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari peparu untuk menggetarkan pita suara bagi menghasilkan bunyi. Seterusnya saya akan menyerahkan bahagian seterusnya kepada sahabat saya. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan lagi video kami ini mengenai cara sebutan bagi plosif alveolar bersuara yang diwakilkan oleh konsonan D. Okey, cara sebutannya ialah hujung lidah akan dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Kemudian, lelangit lembut dan anak tekak akan dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Seterusnya, udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya pada gusi. Kemudian, udara tersebut dilepaskan dengan serta-merta. Kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa kajian fonetik dan fonologi ini melibatkan organ pertuturan manusia secara langsung. Organ pertuturan manusia ini juga disebut sebagai alat artikulasi. Terdapat banyak alat artikulasi dan setiap satunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeza. Kegagalan sebutan akan berlaku pada seseorang itu sekiranya seseorang itu tidak lengkap anggota pertuturannya. Kegagalan tersebut biasanya adalah disebabkan oleh kerosakan gigi dan juga kegagalan lidah untuk berfungsi dengan baik bagi menyebut semua huruf. Hal ini kerana lidahlah yang berfungsi menyentuh tempat-tempat tertentu ketika menyembunyikan sesuatu huruf.